Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah ringkas pagi ini, lewat sedikit ada musafir, tengah musafir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, seribu subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antu himalannya. InsyaAllah pagi ini kita sambung balik sikit jambatan ke akhirat ya. Sambung sikit bab semalam. Tanda-tanda husnul khatimah ya, insya-Allah. Bab 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul khatimah atau kesudahan ya. Tanda-tanda husnul khatimah ataupun kesudahan yang baik atau mati dalam iman adalah menjadi cita-cita kepada semua orang Islam. Mati di dalam husnul khatimah bermakna mendapat keredaan Allah dan insya-Allah akan beroleh ganjaran yang baik di sisinya. Insya-Allah. Sementara sebaliknya, iaitu su'ul khatimah atau kesudahan yang buruk atau kematian di luar iman, menjadi mimpi ngeri kepada semua orang Islam yang mengerti akan akibatnya. Kerana itu terdapat doa yang indah mengenainya, seperti Allahumma khtim lana bi husni khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tamatkanlah bagi kami hidup kami ini dengan kesudahan yang baik. Matikan kami dalam iman dan janganlah ia engkau tamatkan dengan kesudahan yang buruk, yakni mati di luar iman. Allahu Akbar. Ni doa ni tak boleh dihentikan, tak boleh stop doa ni. Setiap hari kita kena minta biar kita hujung hidup kita ni dalam keadaan beriman. Jangan mati dalam keadaan di luar iman. Ya, husnul khatimah, kesudahan yang baik atau mati dalam iman adalah menjadi cita-cita semua orang Islam. Saya ulang balik. Mati dalam husnul khatimah bermakna mendapat keredaan Allah dan insya-Allah akan beroleh ganjaran yang baik di sisinya. Sementara sebaliknya, iaitu su'ul khatimah atau kesudahan yang buruk atau kematian di luar iman menjadi mimpi ngeri kepada semua orang Islam yang mengerti akibatnya. Kan semua orang tahu bila mati di hujungnya mati keadaan itu mati yang buruk ya, mati yang buruk. Kita nak mengelakkannya daripada mati yang buruk. Tu doa jangan penting tuan-tuan. Lepas solat, tak solat pun, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Hujung hidup kita tu perlukan mati keadaan yang hebat. Itu mati di sisi Allah Ta'ala, mati yang hebat. Mohon share tuan-tuan ya sikit. Saya tak sempat nak share. Cuba share dekat grup. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, tamatkanlah bagi kami hidup kami ini dengan kesudahan yang baik. Matikan kami dalam iman. Janganlah ia engkau tamatkan dengan kesudahan yang buruk, mati di luar iman. Piramli pun kata mati dalam iman. Tu. Saya cuba share dulu. Saya cuba sekejap share. Sebentar.
Okey, ya. Inilah puncak harapan kepada semua orang. Mohon tim audio kuliah share. Inilah puncak harapan yang orang-orang yang arif, ya, harapan orang-orang yang arif, orang yang betul-betul partikular ataupun terperinci nak mengakhiri kehidupan dia, mengakhirkan ujung hidup dia atau kematian dia dengan iman yang hebat. Mereka tidak mahu yang lain-lain daripada ini. Mereka hanya mahu husnul khatimah. Husnul khatimah. Ya Allah, kami juga adalah bersama-sama dengan mereka. Terimalah doa kami. Amin. Itu doa orang-orang yang arif, orang kita nak, ya, tak ada cara lain lagi lah, ya. Hidup cuma sementara saja. Hijrah tiap-tiap hari bertambah tahun hijrah, umur bertambah, nombor bertambah, tapi kita terlupa peruntukan untuk meneruskan hidup makin lama makin sedikit. Apakah tanda-tanda husnul khatimah dan su'ul khatimah? Adakah ia mempunyai tanda-tanda? Jawabnya ya. Penulis ada tanda-tandanya hujung hidup tu husnul khatimah dan su'ul khatimah. Untuk menjelaskan hal ini kita disebutkan beberapa riwayat mengenai riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim daripada Anas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW pernah bersabda, maksudnya jika Allah menghendaki seseorang itu dengan kebaikan, dia akan memakaikannya, yakni dengan kebaikan, atau memperlakukannya baginya kebaikan. Bila Allah nakkan kita ni kebaikan, Allah pakaikan kita pakaian untuk bab kebaikan. Ditanya oleh sahabat, bagaimana Allah memakaikannya atau memperlakukannya dengan kebaikan itu ya Rasulullah? Menjawab baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menuntunnya untuk melakukan amal soleh sampai ajalnya. Macam mana Allah pakaikan kita? Allah pimpin kita, Allah tuntun atau di-guide kita untuk menghala kepada bab amal soleh sebelum sampai ajalnya. Jangan berhenti tuan-tuan puan-puan, mohon pada Allah Ta'ala, ya, Allahumma atina bi husni khatimah. Untuk apa? Untuk ujung. Macam mana? Ada tandanya salah satu diceritakan oleh Rasulullah SAW. Allah pimpin, Allah guide kita, Allah aturkan kita ni supaya mati dalam beramal, mati dalam kebaikan, mati hujungnya insya-Allah iman. Kedua, riwayat Ahmad Al-Hakim daripada Amr bin Al-Ham bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya jika Allah mencintai seorang hamba itu, nescaya dia akan memberikan penghormatan kepadanya. Bertanya para malaikat bertanya para sahabat, bagaimanakah penghormatan itu ya Rasulullah? Baginda SAW menjelaskan, Allah akan menuntunnya untuk melakukan amal soleh ketika mana dia mendekati ajalnya, sehingga yakni kerana amalnya itu jiran-jirannya menyukainya. Tanda yang lain, ya, Allah pimpin atau tuntun juga waktu dia untuk melakukan amal soleh. Menyungguh dia, Allah bantu. Lepas tu tak ada siapa lain tuan nak bantu kita, Allah saja, ya, tak ada siapa lain. Kita kadang-kadang susah macam mana pun kita tetap minta Allah Ta'ala. Janganlah mengadu dengan makhluk. Kita mengadu terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Kata Tok Guru Pasir Gudang tadi pagi, Tokku Pasir Gudang, sebenarnya Allah dekat dengan kita. Allah dekat sangat dengan kita. Cuma kita tak nak mengadu. Sombongnya kita dengan Allah Ta'ala, ya? Bukan manusia yang paling dekat, bukan isteri kita, bukan anak kita. Yang paling dekat adalah Allah Ta'ala. Kita yang tak perasan, kita yang ambil tak tahu yang Allah tu dekat sangat dengan kita. Ini, ya, pastikan, ya, kita dapat dituntun ataupun dipimpin Allah Ta'ala untuk melakukan amal soleh ketika mendekati ajalnya.
Yang ketiga, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula la ya'malu zamana taywi tawila bi amali ahli an-nar, summa yuhtamu lahu amaluhu bi amali ahli jannah." Ku apa dah? Demikianlah ya, diceritakan maksudnya bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa seorang lelaki itu melakukan bagi masa yang panjang pekerjaan ahli neraka, kemudian disudahi dengan amalan ahli syurga. Awalnya maksiat, tapi bila dia berdoa non-stop, ya, non-stop, Allah pimpin dia, ujungnya dia melakukan amalan ahli syurga. Tu 3 tanda yang menjelaskan kita tanda-tanda bab kebaikan, ya. Ada bab kebaikan bila kita berdoa untuk hujung hidup. Mungkinlah disebutkan 3 riwayat daripadanya akan dapat dikesan tanda-tanda husnul khatimah, iaitu daripada amalan-amalan yang baik yang ditunjukkan seseorang sebelum ajalnya. Amalan-amalan ini adalah diasaskan daripada awal-awal lagi dan dipelihara sehingga berterusan, bukannya ditukar-tukar kepada mungkar. InsyaAllah inilah kesudahan yang akan kita terima dan perolehi sebagai penghormatan daripada Allah terhadap kita. Ia bersumber daripada kasih sayang Allah melalui jalan hidayat yang mencetuskan takwa untuk bekal ke syurga. Dalam pada itu ada juga orang basah keringnya dengan dosa. Ia lakukan cukup lama, tetapi dengan tiba-tiba sahaja dia berubah, rujuk menjadi orang baik serta beramal dengan amalan-amalan ahli syurga sehinggalah ke hujungnya. Benda yang tak disangka. Perkara ini memang berlaku, namun biarlah ia bulat-bulat menjadi rahsia Allah juga. Kita tidaklah berupaya untuk menyelupnya dalam-dalam. Kemudian mengenai su'ul khatimah atau kesudahan yang buruk, berkata ulama mengingatkan bahawa di antara faktor besar yang boleh menyebabkan su'ul khatimah itu ada 4, ya, mati dalam keadaan buruk. Pertama, mengabaikan ibadat sembahyang, hujung hidupnya, ya. Kedua, minum arak. Ketiga, derhaka kepada ibu bapa. Dan keempat, menyakiti orang Islam. 4 tu salah satu tanda-tanda yang hujungnya buruk kematian kita. Pertama tadi, ibadah sembahyang. Jangan kita leka, jangan kita hara, tinggalkan sembahyang. Yang kedua, minum arak. Dalam Quran dah tulis dah, ayat Allah Ta'ala dah tulis dah, baru ditadaburkan di My Quran Time. Arak haram, riba Allah perang. Ketiga, derhaka kepada ibu bapa. Mohon, hebat macam mana pun kita, ya, berangai macam mana ayah kita, perangai macam mana ibu kita, itu tetap kedua ibu bapa kita. Cari jalan, ya. Panas kita sejukkan, ya, biarkan. Kita cuma berdoa, jangan dibiarkan macam tu saja. Jangan kita lawan, jangan kita mendengus, jangan kita cakap. Sampai satu ulama beritahu, cakap mendengus sedikit pun dah berdentum lawanan kita dengan kedua ibu bapa kita. Jangan derhaka kepada kedua ibu bapa kita. Jangan membelakangi ibu dan ayah kita. Keempat, orang yang menyakiti orang Islam. Yang bukan Islam tak masalah. Yang sedih ni zaman sekarang, yang Islam pun sama juga menyakiti umat Islam, tak sayang pun Islam. Akhir sekali, bahkan ulama juga merumuskan lebih luas sebagai tiada yang menjadi sebab su'ul khatimah itu melainkan ialah kekal dalam maksiat dalam zahir dan batin, dalam makna cintanya amat mendalam dan besar terhadap maksiat itu tanpa taubat. Itu mati su'ul khatimah, cinta yang dalam dengan bab maksiat, ya. Tak nak bertaubat, tak nak,
keras, sombong, seronok, bangga dengan maksiat. Akhirnya hujungnya tak hendak juga bertaubat. Hujungnya mati dalam keadaan buruk, mati dalam keadaan yang tak terbaik, hancur. Sebab tu carilah jalan minta pasal Allah Subhanahu Wa Taala ni tunggu taubat kita, tuan-tuan. InsyaAllah takat turun pagi ni saya nak bersapih sedikit, doakan kami, insyaAllah sambung esok subuh sempat kalau jumpa petang ni di Masjid Kampung Sawah Port Dickson, insyaAllah. Petang ni kuliah maghrib di Masjid Kampung Sawah Port Dickson, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwi a'marana wa sahih jasadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa si' arzaqana wa ila khairi qaribna wa anishayyibna wa hadiya fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa alika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir li fa innahu illa anta tahasanna bi izzat wa jabr wa tasamna bi malakut khallazi la yamu istifana bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa petang ni di Masjid Kampung Sawah Port Dickson. Assalamualaikum.